kita nak beralih semula ke perkembangan COVID. Setakat semalam kalau kita boleh lihat catatannya 3027. Satu angka yang sangat mengejutkan untuk negara kita kerana selama ini kita hanya bermain dengan angka 2, 1 dan juga mungkin pernah satu ketika dahulu kita bermain dengan satu sahaja angka. Tapi semalam 3027. Kita nak mengetahui perkembangan mengenai ini. Malaysia ke PKP bersasar. Adakah kita akan mengalami PKP sekali lagi? Kita nak bersama dengan Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Kesihatan Awam Malaysia yang sudah pun bersiap sedia di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya. Sihat, Datuk? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Datuk, semalam kita digemparkan dengan jumlah yang agak tinggi, 3027. Pandangan Datuk mengenai situasi di Malaysia setakat ini? Ya, untuk maklumat rakyatlah awam ya. Kalau kita tengok tabungan sekarang dan mungkin akan ambil masa 1 atau 2 minggu dari sekarang, kita akan lihat peningkatan kes yang agak tinggi lah ya. Terutama di Selangor, Sabah, Johor, Negeri Sembilan, mungkin akan juga berlaku di Pasir Timur ya. Sebenarnya ada 2 sebab tambah. Satu, kluster-kluster yang lama di Selangor, Johor, Sabah dan negeri-negeri lain. Yang kedua, kita risau dan akan muncul satu kluster yang besar dan kuat di seluruh negara akibat daripada banjir sekarang. Kita tahu masa banjir ni kan banyak mangsa pusat pemindahan, kurang mengamalkan SOP pemantauan sebagainya dan itu cakitan dah pasti. Baik. Bila kita bercakap mengenai angka 3001, perkara yang bermain di minda semua ialah adakah kita berhadapan dengan PKP sekali lagi? Bagaimana, Datuk? Ya, yang kita nampak 3,000. Yang kita tak nampak mungkin lebih lagi. Yang kita ingatlah. Jadi kami nampaklah bahawa kita tidak ada jalan lain dapat masing ya, masa pendek ni mungkin ada 2 sekarang. Pilihan yang ada untuk meretakan pada adalah PKP. Sama ada PKP tersasar ataupun PKP yang khas berpakat-pakat itulah. Cuma kita harap setiap yang mengalami PKP secara seluruh dan serentak. Jika kita lihat dalam Facebook rasmi Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham semalam, terperinci mengenai jangkaan unjuran kes dari 4 Januari hingga 31 Mei 2021 dengan kadar kebolehjangkitan R0 pada 1.1 dan 1.2 di Malaysia agak membimbangkan apabila dijangkakan 8,000 kes sehingga bulan Mei nanti. Pandangan Datuk bagaimana? Betul, kan setelah melangkaui 120,000 kes dan kes-kes yang dirawat di hospital hampir 25,000 kes. Kita katakan ini semua lah atas keupayaan kita. Dan kita anggarkan walaupun 3,000 mungkin dalam komuniti yang macam 3 atau 4,000 sekarang tidak disaring dan tidak dikesan. Jadi dan dia berkata mereka dan itu yang takut dan kita katakan kalau kita tak buat aktiviti tersasar masa ini maka kita akan lebih berkuat dan kita bisa masuk untuk ataupun lemah dengan teruk. Baik. Satu lagi kerisauan kita apabila kes meningkat ialah kita nak bagaimana situasi petugas barisan hadapan sekarang ini? Adakah mereka masih mampu lagi menanggung beban ini dan juga peranan NGO sendiri bagaimana untuk membantu pihak kerajaan untuk menangani COVID-19? Ya, ini penting ya, pada masa sekarang ya, pada maklumat yang kami kumpul ya di dalam komiti. Pertama, peranan kita memang dah terkesan. Mereka tak dapat membuat contact tracing, mereka tidak membuat saringan, tidak dapat membuat saringan di tingkat komuniti secara meluas. Manakala di tingkat hospital, ada setengah-setengah hospital telah katakan susah dan juga tidak mampu menerima sakit yang biasa, bukan saja sakit COVID. Jadi dalam masa terdekat ini memang kita punya sistem akan mengalami keterukan
Dan yang penting sekarang kita mesti komuniti mematuhi SOP. Yang kedua, kita mesti menggerakkan NGO dan komuniti. Kami pihak kami sedang merangkul satu rancangan menubuhkan sukarelawan volunteer untuk community investment and empowerment community sambat sebagaimana di Thailand. Kami sedang menunjukkan hampir 1 juta sukarelawan COVID-19 yang meluas seluruh insya-Allah. InsyaAllah. Kita mengharapkan yang terbaik sebenarnya untuk barisan petugas hadapan. Apapun, bagi pandangan Datuk sendirilah, adakah kita perlu merombak kembali SOP yang telah digariskan oleh Majlis Keselamatan Negara bila dilihat kepada situasi yang berlaku semalam 3,027 kes ini, Datuk? Saya rasa kita kena belajar daripada pengalaman yang lepas. Sekarang MKN, Kementerian Kesihatan, lain-lain pihak berkuasa mesti jelas dan tepat. Sekiranya kita ada zon merah, kita hadkan rentas negeri, rentas daerah. Kerana ini yang berlaku, kita ada PKP, tapi berlaku rentas, berlaku majlis awam, berlaku perhimpunan. Ini yang menyebabkan kluster dan kes. Jadi kita harap bila kita ada PKP akan ada 2 minggu atau sebulan, kita mesti secara terusak melaksanakan SOP dan pemantauan kepada masyarakat. Kalau kita membazir, kita buat PKP macam-macam, tapi kita tidak dapat kawal kes. Ya betul, mesti kita ubah strategi kita. Setiap hari ada sahaja rakyat Malaysia yang dikompaun ataupun didenda kerana tidak mengikut SOP yang telah pun digariskan. Kadar kepatuhan rakyat Malaysia setakat ini bagaimana sebenarnya bagi pandangan Datuk? Dan macam mana sebenarnya kita nak memberitahu lagi kepada rakyat Malaysia walaupun saban hari telah pun kita mewawarkan pakai pelitup sarung muka, jaga penjagaan fizikal, membersih ataupun cuci tangan anda menggunakan hand sanitizer. Bagaimana Datuk? Inilah masalah kan ilmu itu ada tapi pelaksanaan itu tak ada. Mana individu tidak mengamalkan. Jadi kita bukan kita panggil community policy ataupun komisi nasihatkan. Kalau kita surau, kita tipu. Kalau kita terima, kita tipu. Jadi peranan adik-adik komisi tetap tepat oleh itu nanti kalau kita tiba dengan bahasa payah juga kan. Jadi peranan komisi itu yang penting untuk menumpuk orang yang tak ikut jelas. Ya saya. Baik. Bila kita lihat sekarang, kalau kita boleh lihat di paparan skrin tadi ialah kontak rapat. Mungkin ramai lagi yang tidak mengetahui bahawa mereka sebenarnya terdedah ataupun mereka merupakan kontak rapat. Akan tetapi walaupun telah pun diwawarkan, ada segelintir daripada kita ini tidak mahu menyerahkan diri kepada klinik ataupun hospital untuk dijalankan pemeriksaan. Bagaimana dengan mereka ini? Apakah yang perlu kita lakukan kepada orang-orang macam ini, Datuk? Ya, satu kita tidak boleh salahkan komuniti saja. Saya secara pribadi, saudara saya adalah satu rumah yang menjadi kontak rapat. Tapi sampai sekarang pun sistem kementerian tidak ada pun yang datang saja kita. Jadi apa yang kita nak sekarang, kita persatukan komuniti supaya berfaham sebagai shift one. Close contact pertama dan close contact kedua. Dan itu mesti kuarantin rumah dan melakukan test. Tapi itulah kita, saya lah sekarang kerajaan kesihatan tidak mampu melakukan keseluruhan. Contoh saya pun anak buah saya kuarantin rumah tidak ada satu kontak dan saya melakukan yang saya sedia atas kos ini. Jadi ini yang kena supaya mengambil tanggungjawab itu di dalam komuniti sendiri. Baik, apa lagi sebenarnya perlu kita berikan perhatian terutamanya kepada kluster tapak binaan yang semakin hari semakin meningkat kesnya? Adakah kita perlu menutup syarikat-syarikat ini ataupun bagaimana? Atau diperketatkan lagi undang-undang terhadap majikan-majikan yang selagi tidak mengikut apa yang telah pun diberitahu oleh Kementerian Kesihatan Malaysia? Betul, saya setuju. Pertama, jika ada kes positif di dalam silam, itu tutup silam. Denda factory yang menyebabkan keadaan itu. Kerana sudah berleluasa dan beban ditanggung oleh masyarakat. Mungkin ada satu dua yang besar melakukan amalan yang betul, tapi banyak yang SME atau yang kecil yang menggunakan kerja asing ini yang tidak mengikut aturan ataupun cuba sembunyi sikit.
Satu lagi saya kena ingatkan dua perkara yang mesti kita ingat bahawa sekolah akan dibuka dalam masa terdekat. Kalau kita tidak jaga, ini akan menyebabkan satu kluster yang sangat besar di seluruh negara. Baik, itu yang kita harapkan tidak akan terjadi untuk negara kita Malaysia, dan kita harapkan hari ini ada satu khabar berita yang baik. Turunlah, janganlah 3,000. Kita tidak mahu tengok nombor 3 itu. Kita harapkan jadi semula 1 ataupun 1 angka, Datuk. Betul, kita doakan sama-sama. Dan masing-masing ambil peranan lah. Baik, terima kasih Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Kesihatan Awam Malaysia, kerana sudi bersama dengan kami di Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih, Datuk.